Menyambung daripada pokok persoalan yang kita bincang dalam pertemuan yang lepas tentang kematian, tentang hakikat kematian, tentang bagaimana kita mati dan apa yang berlaku waktu nyawa hendak dikeluarkan daripada badan, dan kemanakah kita ataupun ruh manusia ini berada selepas kita mati. Berapa lamakah kita akan berada di tempat itu, dan bagaimanakah kehidupan yang boleh kita lihat daripada hidayah Allah melalui Al-Quranul Karim. Yang penting wajib kita imani, mengatakan bahawasanya manusia ini adalah makhluk yang hanya ada permulaan, ada tarikh jadi, tarikh lahir, dan tidak ada tarikh penamat. Yang ada hanya perpindahan daripada suatu keadaan ke satu keadaan, satu alam ke satu alam. Yang pastinya kita sudah ada dan kita akan kekal ila masya Allah. Kita akan kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Semua itu adalah jalan-jalan yang kita kena tempuh. Atas itulah elok benar kita berfikir dan mengambil tahu tentang liku-liku penghidupan yang akan kita tempuh ini. Tujuannya untuk membuat persediaan. Itu dikatakan dalam suratul Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan penghidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian. Tak siapa boleh campur hal Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal mesti mati. Diciptakan kehidupan selepas mati. Siapa yang berkuasa menghidupkan yang telah mati? Tak. Quran banyak menyebut ataupun mengingatkan kepada kita mana lebih senang, nak mengadakan sesuatu yang tidak ada kepada ada, dengan mengadakan sesuatu yang telah ada cuma dia musnah sahaja. Sebelum ada kereta, orang tidak terbayang macam sebelum ada kapal terbang. Ramai orang tidak terbayang macam mana boleh ada kapal terbang. Akhirnya ada kapal terbang. Ada sebuah contoh saja kapal terbang ada, maka orang lain akan mudah menciptakan kapal terbang. Pasal contoh dah ada. Macam komputer. Sebelum ada komputer, memang kita tak terbayang bila ada komputer. Bila ada komputer, timbul company seluruh dunia buat komputer. Itu bezanya orang yang nak mula mengadakan yang tidak ada. Amat-amat sukar. Kalau sudah ada dah, contoh dah ada, cuma hilang sahaja, senanglah orang menciptakan semula. Inilah dia penghidupan. Yang menjadikan kehidupan ini Allah Ta'ala, daripada tidak ada kepada ada.
untuk mengadakan semula bahawa ahwanu alaihi, mudah sangat, dengan kun fayakun sahaja boleh berlaku. Semua ini liyabluwakum, Allah nak uji kita, nak uji keyakinan kita. Boleh percayakah tidak bahawa manusia yang mati boleh dihidupkan semula dengan begitu mudah? Kan sistem Allah buat kita ini, dia katakan macam Nabi sebut, kullu jasadi ibn Adam yabla illa ajbaz zanab. Semua badan anak Adam ini yabla, dia akan hancur lebur sampai tak nampak pada pandangan mata. Illa ajbaz zanab, melainkan hujung tulang punggungnya. Ajbaz zanab tempat tumbuh ekor. Kalau pada haiwan ada tempat permulaan tumbuh ekor, manusia tidak ada ekor, tapi ada tempat itu. Ajbuz zanab ini tempat tumbuh ekor. Az-zanab makna ekor. Itu tidak akan hancur. Bakarlah, lenyeklah macam mana pun, dia tidak akan hancur. Tidak besar, tapi dia benih. Itulah yang Allah Ta'ala pernah sebut kepada kita. Balik ingat cerita balik bagaimana yang telah Allah rakamkan cerita tentang seorang insan Nabi Khadir. Nabi Khadir yang diberikan kepadanya itu suatu pengetahuan, boleh mengetahui sesuatu yang orang ramai tidak tahu. Hatta Nabi Musa pun tidak tahu apa nak berlaku ke depan, apa nak berlaku ke depan. Sebab itu maka Nabi Musa mengetahui tentang kelebihan Khadir. Dia pergi cari Nabi Khadir. Akhir dia berjumpa di tempat yang bernama Majma'ul Bahrain. Berjumpa dengan Nabi Khadir. Dia tahu itu Nabi Khadir. Maka Musa terus berkata, Nabi Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda? Hal attabi'uka, bolehkah saya menjadi murid kepadamu, mengikut kamu, di mana kamu pergi pun saya ikut. Saya akan buat apa yang kamu suruh, dengan syarat kamu ajarkan kepada aku ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Mimma ulimta rusyda, diajarkan kepada kamu petunjuk-petunjuk. Cik tengok, itu baru manusia, baru nama dia Khadir. Baru Khadir tengok saja Nabi Musa, dia Nabi dan dia telah bercakap, dia sebagai Nabi. Kehebatan dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Tapi ceritanya ni balik, dia kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak boleh ikut saya, tidak boleh belajar dengan saya, kerana kamu orang yang tidak sabar. Tuan punya badan, Nabi Musa boleh jawab kepada Nabi Khadir pada ketika itu, satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Tuan punya badan menjawab, kamu akan dapati nanti saya ini seorang yang cukup sabar dan saya tidak akan derhaka kepadamu satu urusan pun. Aksi laka amra, suruhlah buat apa pun, saya tidak akan derhaka kepadamu.
Tuhan punya badan boleh mengaku dia sabar. Tuhan punya badan mengatakan dia tidak akan bertanya sesuatu kepada Khadir kalau Khadir tidak jawabkan kepadanya. Tapi akhirnya baru tahu, mengatakan bahawasanya Khadir lebih tahu tentang diri Nabi Musa apa yang Musa tidak tahu tentang diri dia. Apa dia? Memang dia tidak boleh sabar. Nak sabar macam mana? Dah tumpang kapal, nak lintasi satu sungai, kapal baru pula, nak sampai kapal sana pula, kharaqah, dia tebuk kapal tu bagi bocor. Dahlah tumpang kapal orang, kapal baru cantik pula, yang kompi tebuk kapal sampai lubang kapal tu, nak tenggelam kapal ni. Dia kata, qad jita syai'an imra, kamu telah buat benda yang cukup pelik, tak boleh terima akal. Ada, tidakkah aku kata kamu tidak sabar? Oh, la tu'akhisni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Jangan kamu ambil latilah atas benda yang aku lupa. Jangan menyusahkan hidup aku. Maaflah sekali. Kenapa? Berjalan pula berjumpa dengan budak yang masih dalam kandungan ibu, dengan tatangan ibunya lagi. Berjumpa saja, terus ambil budak tu, ambil pedang, potong dua, bunuh budak kecil. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs faqad ji'ta syai'an nukra. Tadi imra, nukra. Kamu boleh bunuh seorang budak yang tidak ada dosa, budak kecil. Apa dosa budak itu? Kamu buat kerja yang cukup mungkar. Tidakkah aku dah katakan kamu orang yang tidak sabar? In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni laqad balaghta min ladunni uzra. Berilah peluang terakhir kepadaku. Kalau aku tanya lagi satu soalan lepas ini, berpisahlah kita. Mengakulah aku memang tidak boleh sabar dengan kamu. Sabar? Bagaimana sabarnya Khidir? Kalau dia tak sabar, dia kata orang tak sabar, dia mesti sabar. Dia buktikan dia sabar. Kali pertama buat, sabar. Kedua buat, sabar. Kemudian berjanji kalau aku tanya ke kali yang ketiga, kamu sendiri bercadang untuk mengasingkan diri, menarik diri daripada berkawan, itu kamu punya hal. Jalan, jumpa dengan sebuah kampung, minta bantuan apa pun tak dapat, minta makanan tak dapat, minta minum tak dapat, semua tak dapat. Maka mereka nak berpindah ke kampung lain. Tengok-tengok ada satu tembok, jidar, dinding, yuridu an yanqadha fa aqama. Dinding itu dah nak terbalik, nak terbongkar. Fa aqama, dia boleh ajak Nabi Khidir, boleh ajak Musa, mari kita perbetulkan dinding ni, kita angkat balik dinding ini, kita buat balik bagi dia elok-elok. Buat. Habis buat sahaja, selesai buat sahaja, Musa komen juga, law syi'ta la takhasta alaihi ajra. Kerja penat macam ni pada kampung yang tidak budi kepada kita macam ni, minta air pun tak bagi, minta makan pun tak bagi, kerja macam ni kena ambil upah. Jadi
Kamu komen juga, kamu bercakap juga yang kamu janji dengan tidak bercakap. Hadza firaqu baini wa bainik. Kamu tak sabar, kamu kena berpisah dengan hadza firaq. Ini suatu perpisahan antara kamu dengan aku. Kita tahulah cerita tu akhir. Tapi saya nak cerita ini mengatakan itu manusia yang hanya mendapat sebahagian daripada ujian Allah kepadanya. Allah bagi ilmu kepadanya, dan ilmu itu tidak diberi melainkan kepada orang yang sabar. Orang tak sabar tidak boleh bagi. Tahu di mana dia tidak sabar? Itu dah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajarkan kepada manusia yang di antaranya Khidir ilmu khusus min ladunna ilma, ilmu yang menjadi milik kami, yang kami jaga dengan begitu baik. Kami tidak beri kepada sebarang orang. Hatta Musa pun tidak dapat. Yang akhir kita panggil ilmu kasyaf atau ilmu laduni. Saya nak balik besar. Itulah kesemua ini tidak keluar daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, nak uji manusia ini untuk melihat manakah di kalangan mereka yang telah melakukan amal-amal yang saleh. Jadi penghidupan beri kemudahan kepada manusia untuk Allah uji kita. Kalau ujian itu kita lulus, masa mati kita tahu kita lulus. Kalau ujian itu tidak lulus, masa mati kita tahu. Inilah yang selalu Quran menyebutkan kepada kita dengan ulang berulang. Dengan di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam satu ayat yang jelas, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman, ayat 100. Allah merakamkan, menceritakan satu hakikat yang orang kesemua tidak tahu. Allah yang tahu. Allah bagi tahu kepada kita yang beriman kepadanya, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga akhirnya insan itu didatangi oleh malikul maut. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Semua kita akan sampai masanya didatangi, datang kepada mereka kematian. Maksudnya malikul maut datang mengambil nyawa. Dia tahu pada ketika itu bahawa malaikat ini datang untuk ambil nyawa dia. Qala rabbirji'un. Majoriti manusia pada ketika itu akan memohon kepada malaikat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'un, jangan bawa kami ke alam barzakh, balikkan kami semula ke alam dunia. Semua tak mau mati, semua minta irji'un, balikkan ke dunia. Kenapa nak balik semula ke dunia? Kakak lama dihitung dunia ini.
la'alli a'mal salihan fima tarak, saya akan melakukan amal-amal yang soleh. Fima tarak tu banyak saya tinggal, saya buang masa banyak, saya tinggalkan ke dalam keadaan tidak dipenuhi dengan amal soleh. Fima tarak tu juga harta yang saya tinggalkan, saya tidak belanjakan ke jalan yang baik. Berilah peluang untuk balik sekejap semula ke dunia, nak sedekahkan apa yang belum disedekahkan. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Surah Jumaah dan surah Staf. Semua yang nak dimatikan oleh para malaikat meminta supaya diberi tangguh umur yang sedikit panjang lagi. Nak buat apa panjang lagi? Fa'asaddaqa. Ada harta saya yang tidak pernah saya sedekahkan, atau sedekahkan yang tidak cukup, masih banyak lagi ada. Fa'asaddaqa, saya nak sedekahkan ke semua sekali. Wa akun minas salihin, saya nak jadi orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sama. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cakap-cakap kosong yang semua orang akan bercakap. Cakaplah, hasilnya tidak ada. Kerana wa min waraihim barzakhun ila yauma yub'asun. Wa min waraihim, walaupun terjemahan Quran dan di belakang mereka, dalam tafsir yang muktabar macam Al-Qurtubi sebagai contoh, waraihim maknanya amamahum, di hadapan mereka. Alam barzah sudah terbuka pintu untuknya. Kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Berapa lama tinggal di situ? Ila yauma yub'atsun, hingga kepada hari dibangunkan semua manusia, atau hari akhirat, hari kiamat. Berapa lama? Amat lama. Dari jadi manusia kepada sekarang ini berapa tahun sudah, tak ada yang dapat mengagak dengan jelas melainkan daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam kepada kita itu telah baru 2016 tahun. Nabi Muhammad ke kita baru dalam lebih kurang 1400 tahun lebih. Yang sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim ke kita bukan yang mengagakkan 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, tak kisah. Tapi itu sejarah manusia yang berada atas muka bumi ini. Sedangkan makhluk Allah Ta'ala ini bukan berada atas muka bumi ini sahaja. Wa ma batha fihima min dabbah. Kami buat langit dan bumi, kami hiaskan bintang-bintang cakrawala, galaksi di muka bumi, di atas kepala kamu entah berapa bilion galaksi. Wa bassa fihima, bassa kami taburkan di antara langit dengan bumi kamu ini, min dabbah, daripada makhluk yang melata di atas planet masing-masing. Di banyak ayat yang mengatakan khalaqnas samawati wal ard wa ma bassa fihima, kami yang menciptakan cakrawala, menciptakan langit, menciptakan isi langit, dan kami taburkan fihima, di antara langit dan bumi ini, min dabbah, daripada benih, daripada makhluk yang dabbah.
Dabbah ialah yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha wa ya'lam mustaqarra mustaudaha. Apa sahaja makhluk yang melata atas muka bumi, di mana planet, Allah yang menanggung rezeki dia. Allah tanggung rezeki dia. Ada makhluk adalah rezeki masing-masing. Jadi kalau basah makna tabur, takkan belungguk di bumi ini sahaja. Macam kita pernah menabur padi, benih padi di sawah, bila kita tabur, dia takkan pergi melungguk tempat. Dia bertaburan rata-rata, semua tanah kena benih. Sebab kita nabussul bidrah, kita yang menaburkan benih. Yang ini Allah yang menaburkan antara langit dengan bumi, min dabbah, daripada makhluk-makhluk yang melata. Dan insan satu komponen daripada komponen makhluk yang melata. So, maka ramailah makhluk yang ada. Dan secara spontan, logik spontan, kalau manusia ini ada di atas muka bumi ini sahaja, di zaman Adam sampai ke zaman kita, yang majoriti mereka itu kufur. Fama amana ma'ahu illa qalil. Insan yang beriman kepada Allah sedikit sangat dalam semua zaman. Sedikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sangat daripada hamba aku ini yang beriman sungguh dengan aku. Yang inilah yang akan masuk syurga. Kalau banyak ini saya masuk syurga. Syurga ada 7. Satu syurga sahaja, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Satu syurga sahaja, lebarnya sahaja, arduha, lebarnya sahaja, selebar ke semua langit, ke semua bumi. Bumi kecil, satu dot yang kecil daripada bilion dot di angkasa. Insan bumi yang beriman sedikit pula. Kalau kita sahaja dunia nak masuk syurga, syurga terlalu luas, akan terasa macam kesunyian dalam syurga. Tempat besar, orang sedikit. Kalau saya katakan tadi, mengatakan bahawa Allah yang maha mengetahui, memang ramai makhluk dia, dan insan ini akan hidup balik, itu yang disebut tadi. Wa min waraihim barzakhun. Di depan mereka, selepas kita mati, semua akan dimasukkan dalam alam barzakh. Sampai bila? Sampailah mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan sebelum itulah permulaan sempadan al-barzakh dengan makna literalnya, makna lughawinya, tembok yang memisahkan antara dua alam. Al-barzakh huwa alamun baina alamaini. Tembok pemisah antara satu alam dengan satu alam. Dan barzakh adalah tembok pemisah yang ada pintu masuk, pintu keluar tidak ada. Bila masuk sahaja, tertutuplah pintu itu, dan kekal mereka dalamnya ila yauma yub'atsun, sampai mereka dibangunkan Allah semula pada hari kiamat. Alam ini bermula dengan pintu. Pintunya
Ada pintu hakiki, pintu majazi. Pintu majazi, pintu kiasan, ialah pintu kubur. Sebab itu kubur dibuat begitu, macam terowong. Nak masuk dalam dunia mula dengan terowong, maka kena korek kubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ajri was thawab. Dari tanah kamu Allah ciptakan, dari unsur tanah, dan kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah itulah kamu akan dibangunkan untuk mendapat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu kubur, pintu majazi, pintu kiasan, masuk dan tutup. Tutup yang tidak pernah dibuka. Kita ambil yang senang, kita fahamlah. Pintu kubur, masuk, tutup sahaja, kita masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh ini alam yang ada sempadan. Macam mana, tengok, bagi Allah sebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tengok Quran, dia menjelaskan. Kalau tak susah nak faham bagaimana Allah buat tembok memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Yang ada kita itu alam akhirat, ada alam barzakh, ada tembok pemisah yang tak boleh masuk boleh sebab kita buka. Allah tak nak buka, masuk keluar tak boleh. Allah contoh tadi, marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja, kemaraan, dua lautan. Satu lautan air masin, satu air yang turun daripada bumi, hujan terkumpul pergi ke muara, keluar ke laut. Dia panggil air tawar. Air tawar akan bertembung, akan berhadapan dengan air masin. Bainahuma barzakhun, di antara air tawar dengan air masin ada barzakh, ada tembok. La yabghiyan, air tawar tak boleh masuk dalam air tawar, air masin pun tidak boleh masuk dalam air tawar. Yang ni kalau kita kadang-kadang letak kapal terbang, kita tengok ke bawah di laut, kita nampak yang biru menganjang, ada tengah-tengah itu macam blind, yang ini kelabu sikit. Air sama air tak boleh masuk. Nasabah akal ke air dengan air, lembut sama lembut boleh jumpa saja. Ada tembok yang memang tak boleh masuk. So, yang inilah yang di antara diulaskan sebagai satu pada salah satu mukjizat Al-Quran. Nabi kita mana pernah masuk laut? Mana pernah Nabi berlayar di lautan mana pun? Dia tak belajar tentang ilmu laut. Tak tahu, tak orang nampak pada atas laut ni dia bertemu tak bertemu ke tidak. Tahukah di mana air dengan air tak boleh bercampur ni? Bila Quran kata bainahuma barzakhul la yabghiyan, laut dengan laut bertemu. Ada tembok pemisah yang kedua-dua tak boleh memasuk. Air masin tak masuk bercampur dengan air tawar tak bercampur air masin, hiduplah masing-masing dalam alam masing-masing. Mengisyaratkan kepada makna hakiki bila insan telah masuk ke alam barzakh, alam yang dia tidak boleh ada pilihan dia untuk balik semula ke alam dunia.
nak berjumpa dengan anak saudara dia, dengan anak pinak dia, kawan baik dia, kekasih dia, tak boleh dah. Sinilah sepatutnya kita ambil satu maklumat yang kena pasti. Ruh orang yang telah mati, dia tidak boleh balik semula ke alam dunia. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian ya. Ini semua perempuan nampaknya tuan-tuan tak berapa ada ni. Tuan-tuan, tadi ada orang meninggal saya tengok. Kat kubur tadi orang meninggal, harap agak-agak mungkin. Gotong royong ke orang meninggal? Oh, gotong royong. Okey. So kira-kira suami kita semua pergi gotong royong lah. Alhamdulillah. Jadi kita jumpa pada pagi ini. Kita cerita-cerita sikit, kenal-kenal sikit, dan saya seronoklah jumpa dengan perempuan, berjumpa dengan tuan-tuan di sini kan ya. Pasal berjumpa orang yang suka majlis ilmu. Saya sedang bersama-sama bertentang mata dengan mereka yang suka majlis ilmu. Kalau saya bertentang mata dengan orang yang suka menjual kopok lekor, dia tak ada catatan. Dia catatan ni kopok lekor, tapi tak ada catatan dalam buku Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pula tadi katakanlah bertemu dengan orang-orang yang lepak-lepak dekat kedai kopi, bawa isteri dia lepak, hari ni hari Minggu, ramai saya tengok dalam keadaan orang gotong royong tadi, banyak kedai-kedai makan tepi-tepi tu orang lepak kat situ, termasuk orang perempuan pun lepak sama. Tapi pasal orang yang di depan saya ni bukannya dia lepak-lepak, dia ada lapuk sikit. Jadi alhamdulillah saya seronoklah bertemu dengan teman-teman di sini. So, saudara perempuan salah satu daripada rupa orang yang namanya ahli syurga. Ahli syurga ni, kita semua nak jadi ahli. Kita semua nak jadi ahli. Nak jadi ahli syurga. Salah satu daripadanya, dia banyak ciri-ciri ahli syurga, nanti saya bincang sikit-sikit dengan perempuan ni. Salah satu daripadanya, orang yang kasih Allah. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih, wa tafarraqa alaih. Mereka yang kasihkan Allah. Tuan-tuan semua kasihkan Allah. Mereka bertemu pun kerana mereka kasihkan Allah. Sebentar lagi, saya nak bagi ni 1 jam aja. Sebentar lagi, sekitar dalam pukul 11, mereka berpisah pun kerana mereka kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Makan kerana Allah, habis makan pun kerana Allah. Pergi kenduri kerana Allah, habis kenduri pun kerana Allah. Meraihkan jemputan kahwin pun kerana Allah, habis daripada jemputan itu pun kerana Allah. Barulah dia jadi ibadah. Kalau kita pergi nak menunjukkan kita punya baru suami kita bagi hari jadi, tanda anniversary kita dah kahwin 25 tahun, kita pun baju kita singkat-singkat sikit. Pasal nak tunjukkan gelang yang panjang, yang lebar tu yang diberi oleh suami. Gelang tu berharga RM27,000. Kalau itu tujuannya, tak adalah. Dapat gelang ajalah. Takut gelang itu menggelangkan diri kita, dibakar di api neraka Allah SWT. Bukan tak boleh pakai gelang, bukan. Niat datang ke majlis itu nak menunjuk gelang. Niat datang majlis itu kerana nak tengok penceramah ni bagus ke tak bagus. Bukan nak dengar isi ceramahnya, bukan nak fikir macam mana aku nak baiki diri aku dengan aku mengikuti ceramah ni. Tapi dia nak tengok bagus tak bagus penceramah ni. Aku nak tengok dia ni.
Kalau itulah niat dia. Tadi kan puan tadi, Ustazah Salmah tadi kan, menyebutkan tentang niat kita. Niat mesti kerana Allah. Lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki. Jadi lagi apa dah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa arti dia? Hai, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, lagi dan matilah tu. Mati kerana Allah, penguasa sekalian alam. Masya Allah. Perempuan yang saya muliakan sekalian dia, mulai pagi ini pengajaran yang pertama ialah kita nak tanam dalam kepala, tumbuhkan dalam hati, alirkan dalam tangan, dalam kaki, seluruhnya. Kuat sangat ke saya cakap ni? Boleh? Kuat perempuan tempat orang sini maklumlah, orang sini dia tak biasa bersyarah tinggi-tinggi suara ni kan. Jadi apa yang kita nak buat, kecil macam mana pun, lillahi ta'ala. Nombor dua, itu yang pertama. Itu yang pasang niat tadi, Ustazah Salmah bagi tahu kita pasang niat. Ya, Salmah tu, Allah, mudanya guru besar. Mana Ustazah Salmah? Oh, guru besar sibuk. Masya Allah. Jadi saya ulang balik, pengajaran yang pertama dalam pertemuan kita ini, apa pun kita buat selepas ini, forget other people, just concentrating yourself. Maknanya apa aku buat ni kerana Allah. Aku tak tahu apa aku buat kerana Allah. Aku datang kerana Allah, aku duduk kerana Allah, aku nak dengar kerana Allah. Tak ada kerana yang lain. Kalau ada kerana yang lain, sayanglah Allah tak terima ibadah kita. Nombor dua, tak ada agama dalam dunia. Tak ada agama. Tidak Kristian, tidak Yahudi, tidak Hindu, tidak Taoism, tidak Confucianism, tidak Bahaiism. Ini nama-nama agama ni. Nama-nama agama. Sesekali buka lah apa ni, Google lah, tengok-tengok sikit. Kan? Semua ada handphone kan? Semua ada handphone, smartphone semua ada kan? Bukan Nokia yang RM80 tu, bukan. Smartphone, semua ada smartphone. Pergilah. Yang pertama sekali pergi web saya punya Facebook, Hassan Muhammad Ali. H-A-S-A-N, satu S. H-A-S-A-N Muhammad Ali, M-O-H-A-M-E-D, Ali. Pergi. Pergi like and share. Pergi tengok hari-hari. Ada saja ceramah baru, hari-hari. Ini namanya new posting baru. Nanti kalau apa, runding dengan Pak Dino ni, nanti kita seorang, jadi seorang tu boleh sebar-sebarkan kan. Semua ada kan? Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp group kan? Ada. Cikgu dalam WhatsApp group. Okey, kita ada WhatsApp group, sebarkan. Inilah kerja kita, tuan-tuan. Kita nak berdakwah keluar daripada rumah takut tak dapat kebenaran suami. Satu. Kita nak berdakwah keluar daripada rumah, anak kita pula dah letak 3 cucu kat rumah kita. 3 cucu. Saya dah bagi tahu anak saya. Ada menantu saya, Doktor Pakar, Dr. Yanti Indra Mahkota. Kahwin dengan anak saya. Allah. 6 anak dia, tiap tahun beranak. Doktor Pakar ni, tiap tahun 6 anak dia. Kita dah bagi hints kat dia. Jangan hantar rumah mama, Carilah. Ayah nak mama pergi masjid, ayah nak mama pergi baca Quran, ayah nak mama cari ilmu, ayah nak mama baiki diri, ayah nak mama bergaul dengan orang-orang baik-baik. Tak nak lagi dah. Mama dah basuhkan najis, dah basuh berak 8 orang anak dia. Saya ada anak 8 orang. 5 laki-laki, 3 perempuan. Takkan nak umur isteri saya sekarang 68 tahun. 60. Yalah, lebih kurang dalam saya 5 tahun. Saya 72, tuan-tuan. 72 nak mati dah ni.
Tapi saya tak tahulah perempuan ni yang jauh lebih muda daripada saya. Siapa mati dulu tak tahu. Tapi kok parasat saya puan mati dulu. Okey. Jadi isteri saya 67 lah kan ya. Cukuplah. Takkan nak basuh berak cucu pula lagi. Ada satu hadis, tanda-tanda hari kiamat, seorang itu melahirkan tuannya. Apa maksud dia? Ada hadis, ini hadis sahih. Seorang itu melahirkan tuannya. Artinya anak-anak kita ni menghambakan ibu-ibunya. Kadang-kadang dia menghambakan tanpa kerelaan ibu-ibunya. Tapi ibunya menerimanya terpaksa. Jadi kita basuh anak cucu kita, basuh berak dia terpaksa. Pakaikan baju terpaksa. Kan? Tidurkan dia terpaksa. Dia tinggalkan susu dia dan diperahnya, kita masuk dalam botol bagi dia terpaksa. Bila terpaksa ni, ibadah tak cantik kalau terpaksa. Tak cantik. Macam terpaksa. Macam terpaksa datang. Takkan perempuan terpaksa datang pagi ni? Tapi kalau ada yang terpaksa, suami kita ugut pagi-pagi. Kalau kau tak pergi dengan Dr. Hassan tu, kau tahulah nanti. Kalau itu, perempuan datang kat sini pun terpaksa. Jadi saya pun bersyarah pun cara terpaksa je lah. Okey. Yang kedua, saya kata tadi, tak ada agama dalam dunia yang menyebutkan hidupku dan matiku, wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Perempuan dah berapa lama hidup? Saya ingat kat sini tengok wajah perempuan kat sini kan ya. Purata umur dekat sini saya fikir dalam 48 ke 52 begitulah kot. Purata umur. Berapa? 68. Takkan purata 68. Tak adalah. Puan sendiri pun dalam 36 macam ni. Aduh. Ada. Muju aku duduk depan lagi ni. Jadi tidak 68 lah aku. Ya. Katakanlah yang paling dewasa dekat sini 70, yang paling muda katakanlah 42 kan dia. Jadi 70, 42, 114, 74, 110, 110 bagi 2, 55 lah lebih kurang. Boleh cikgu begitu? Dia punya apa? Umur purata. Lebih kurang begitulah kot. 68 tidak lah kot. Ya? Penceng dah. Orang Terengganu ke puan ni? Puan orang Terengganu tidak? Penceng? Oh, dekat Terengganu. Oh. Kira nasi se lah, nasi se. Okey. Alright. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian. Balik tadi nombor 2. Apa pun yang kita lakukan, hidup kita dan mati kita. Hidup dan mati. Hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Saya nak cerita mati ni. Matiku untuk Allah. Bila matiku untuk Allah, matilah mati yang baik. Perempuan akan mengaminkan doa kalau datang masjid ini. Imam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Apa dia? Wahai Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa arti mati yang baik? Mati yang baik bila malakal maut datang, setengahnya akan mati minggu depan, setengahnya akan mati bulan depan, setengahnya akan mati tahun depan. Pasti ada yang mati selepas tahun depan. Antaranya Hasan Ali. Saya jauh lebih tua daripada perempuan ni, tapi tak tahu saya kata siapa mati dulu. Apa yang saya nak sebut selepas ini, yang nombor 2 yang saya nak tinggalkan pada perempuan, hidupku dan matiku dalam Islam saja. Yang menyebut hidupku untuk Allah, mati untuk Allah. Bila mati untuk Allah, perkataan yang terakhir yang mesti keluar daripada mulut kita,
Bila anak kita mentalkin, tuan tahu tak mentalkin kan apa artinya? Mentalkin. Siapa boleh bagi tahu saya apa arti mentalkinkan orang nak mati? Mentalkinkan artinya membisikkan ke telinganya berulang-ulang kali apa yang nak dibisikkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perempuan, kita bisik banyak kali macam mana pun, yang nak mati ni suami kita tak datang masjid. Bolehkah dia mengucap la ilaha illallah? Tak jaga sembahyang. Umur dah 69 tahun, tak jaga sembahyang lagi. Sembahyang asar dekat-dekat dah maghrib, pukul 7 pun sembahyang asar. Susahlah nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau yang selalu saya komen, lepas ni biasanya bila saya ada program macam ni, biasanya ibu-ibu tu datang jumpa saya masa-masa minum tu, dia orang datang jumpa saya. Apa komplain dia? 3-4 orang datang jumpa saya. Biasanya lah. Baru ni pun kita ada kuliah satu. Sebelum saya datang sini, saya ada kuliah kat Karak, di Karak, kan? Di Karak, di Masjid Karak. So habis kuliah, 3-4 orang perempuan datang jumpa saya masa minum-minum. Apa dia kata? Doktor, nasihatkanlah suami saya. Apa dia? Makin tua semua dah. Suami saya 69 tahun. Saya 63. Makin tua makin bengis, makin tua makin garang, makin tua makin mengentak-ngentak, makin tua makin bercakap tu tinggi suara, makin tua makin tak pandai membelai. Makin tua agak-agak, makin tua pemikiran dia berkecamuk, makin tua banyak lupa bila diingatkan dia marah. Jadi saya bagi tahu dia satu aja penyelesaiannya, puan. Mungkin puan boleh buat, mungkin puan tak boleh buat. Apa dia? Bawa dia ke masjid. Minta anak laki-laki kita yang paling besar, puan punya anak dia laki-laki dia dah umur 43 tahun. Kan? Bawa anak laki-laki, berunding adik-beradik, pujuk ayah bawa ke masjid. Pujuk dia bawa ke masjid. Pujuk dia bawa ke masjid. Salah satu ciri ahli syurga. Ciri yang kedua. Ciri yang pertama tadi apa? Ciri yang pertama tadi apa yang saya sebut ahli syurga tadi? Bertemu dan berpisah kerana Allah. Bagus, orang sini bagus betul lah. Mencatit. Entah apa dia catit ni kita pun tak tahu. Yang kedua, apa yang kita lakukan mulai daripada hari ini, saudara, niat kita bulat kerana Allah. Bulat. Bukan lepe. Tahu lepe? Bulat kerana Allah. Solid. Our intention, our niat is solid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, inilah agamanya. Hidup dan mati kerana Allah. Dan kita nak mati kerana Allah. Bila nak mati kerana Allah, lafaz yang terakhir yang keluar daripada mulut kita, apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kata tadi, tak sembahyang, susah nak mengucap tu. Tak jaga isteri, tak didik isteri. Ini saya refer kepada suami lah. Pasal tadi 3-4 orang datang jumpa saya komplain tentang suami. Tak didik isteri, tak didik anak agama, tak ajar isteri, tak ajar anak, tak dengar bacaan Fatihah isteri, tak dengar bacaan Fatihah anak perempuan. Tak tahu isteri kita boleh tak boleh baca Fatihah. Susah dia nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan ya. Apa lagi sifat orang susah nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Hati dia setengahnya yang duduk berdekatan dengan masjid ini. Ini kampung-kampung tradisi Taman-taman ke kampung tradisi ni? Saya tengok sana ada taman kat luar tu. Ini kampung campur-campur. Kat sebelah sana taman kan sebelum saya datang tadi. Sebelum kubur tadi ada taman kan? Tu taman apa nama tu? Taman Karang aja.
Taman Karang. Banyak nama. Okey, kita apa tak pada. Kang cerita karang darat, cerita karang laut, cerita karang air. Tak maulah. Okey. Jadi apa yang kita hendak, insya-Allah, supaya kita ni selalu, perempuan minta satu kelulusan daripada suami abang. Abang, Ina nak cakap sikit ni. Ina dah kahwin dengan abang 32 tahun. Yelah, abang sibuk, abang tak ajar agama pada Ina. Abang sibuk, abang tak ajar anak pada anak-anak agama. Abang sibuk, abang tak pernah semak bacaan Fatihah saya. Saya sembahyang, saya tak baca kuat macam abang, saya baca sir namanya, sirri, baca dalam hati. Jadi abang tahu ke saya boleh baca Fatihah ke tak boleh baca Fatihah? Kalau saya tak boleh baca Fatihah, Allah tanya abang tahu. Jadi saya minta abang bagi saya blanket approval, maknanya satu persetujuan umum begitu saja. Boleh saya datang ke masjid, datang ke surau, mana-mana majlis ilmu. Kalau kebetulan abang tak ada pun, abang benarkan saya pergi ke majlis ilmu itu. Kena bagi tahu. Cara dia lebih kurang skrip dia macam itu. Boleh ingat? Pujuk sikit, jangan. Abang dah kahwin 37 tahun saya. Apa abang bagi saya? Bukan itu cara dia. Lembut. Gunakanlah bahasa wanita. Dia lain. Bahasa laki-laki dengan bahasa wanita lain. Jadi kita pergi rumah orang. Silakan. Cik dah, sila ya. Saya pergi ke dapur sekejap. Sila duduk. Itu bahasa wanita. Itulah. Gunakan bahasa itu. Lagi lembut lagi. Kalau dengan tetamu boleh lembut macam itu. Dengan suami 10 kali lebih lembut. Macam mana 10 kali lebih lembut? Bang, kalau kita kadang-kadang bila dah kahwin lama-lama tuan-tuan, abang pun tak panggil ayah, suami panggil ayah. Tak boleh. Kita tidak boleh menyerupakan suami kita dengan anak-anak kita. Mana pergi abang? Ayah. La ilaha illallah. Abang, kalau boleh abang tu lagukan sikit. Abang, gitu. Abang oi. Kena buat ni perempuan, bukan saya main-main cakap ni, kita kena jadi. Sebab bagi saya kunci syurga selain daripada Allah dan Rasul, kunci syurga mak bapak saya. Bagi perempuan kunci syurga suami. Lambat nak berjawab memanglah tu. Suami. Panggil, abang, kalaupun suami kita lebih muda daripada kita kerana suaminya, kerana kesuamiannya, panggil abang juga. Katakanlah dia 4 tahun lebih muda, panggil abang tu. Kita panggil nama aja. Panggil namanya Talib namanya. Lip. Ya Allah, tak boleh. Orang sini kalau namanya Abu Bakar, dia panggil apa? Ko. Sini panggil apa? Bako. Ko aja ke ada bako? Burn. Burn. Tak boleh tuan. That one is rude. Ethically, morally is rude. Tak boleh. Jadi saya haraplah menghadap suami. Kalau tidak tak guna kita majlis-majlis ni. Kalau tuan-tuan tak buat tindakan ni, memang susah nak buat tapi kena buat. Balik abang. Selama ni Ina panggil abang, panggil ayah. Patutnya ayah itu panggilan daripada anak-anak kepada abang. Tapi dah terbiasa. Abang pun menyaut pula bila dipanggil. Ayah. Boleh tak saya nak buat satu azam? Selepas ini saya nak panggil abang macam saya panggil abang 20 tahun dulu. Dia tak jawab. Dia pun angkat muka pun tidak. Kena, jangan. Depan-depan orang ramai pula. Burn. Jangan.
Nanti bila-bila saya datang tuan-tuan saya tulis banyak buku. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku, cikgu. Mungkin cikgu pernah ada baca buku-buku saya tentang pendidikan, tentang anak-anak, tentang teknik belajar. Ini buku yang ke-41. Baru saya siapkan 7 minggu yang lalu. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Apa saya nak minta pada anak-anak tuan-tuan ni? Baca, pastikan mereka baca. Saya hendak anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Dan anak ini yang pimpin tangan kita di akhirat besok, pimpin tangan mak dan ayah menuju mana? Menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita tak jaga sembahyang, dia boleh pimpin tangan kita di syurga. Kalau dia tak ke masjid, bolehkah dia pimpin tangan kita ke syurga? Kalau dia derhaka kepada Allah, sembahyang pun tidak, baca Quran pun tidak, ajak tengok orang sakit pun dia tak mau, ajak tengok orang mati, pakcik dia mati nun di jengka 18. Saya baca khutbah, saya bagi khutbah jengka 18 2 hari yang lepas, pun dia tak nak. Jadi inilah buku yang saya tulis. Buku ni tuan-tuan ada chapter-chapter hujung, bab-bab hujung. Dia ada 9 bab. Bab hujung dia satu tajuk, khidmati ibu ayah yang masih sihat. Saya yakin perempuan sihat. Anak ada di Kuala Lumpur. Puan anak di mana lagi ada? Kuala Lumpur ada? Kuala Lumpur. Anak Kuala Lumpur, perempuan, seminggu paling tidaknya 3 kali dia telefon. Mama. Assalamualaikum mama. Yang Man beli tu masuk balik hari tu, kan beli ubat yang warna pink satu, warna putih, yang panjang-panjang sikit tu. Mama makan lah satu kali, satu hari 2 kali kan, pagi dengan malam. Mama tak makan ke? Mama makan. Jangan tak makan mama, jangan tak makan. Mama makan. Okey mama okey. Man doa siang malam doa. Mak sihat dan terus sihat. Okey mama, itu sajalah. Itu saja. Kirim salam pada papa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang anak yang telefon macam tu? Mak masih sihat. Saudara, kalau terima telefon macam itu, mesej daripada anak, semakin segar, semakin sihat kita. Tapi tak ada, anak kita tak kisah. Kalau misalnya anak kita balik, dia duduk rumah kita, dia balik, tengok tuan-tuan tentang urut kening. Dia tak tanya. Dia terus ambil kursi, buka kita punya almari tu, kan? Buka almari, ambil bekas ubat. Terus ambil 2 biji Panadol Active Fast. Ambil air suam. Mama, Ina tahu mama pening kan? Mama berasa nak demam kan? Minum. Ambil dia minum. Air, okey, air mama, air. Lepas tu cium dahi dia. Anak mana yang buat? Tak usah tanya anak mana yang buat. Kita kalau mak bapak masih hidup lagi, kita buat ke tak buat? Saya boleh cerita banyak ni tuan-tuan. Saya pengalaman banyak dalam hidup ni. Banyak pengalaman. Sungguh banyak pengalaman dalam hidup. Jadi itu tak buat. Anak kita kadang-kadang yang kecil-kecil tu kan kecil pun tak kecil lah, umur 16 tahun, 17 tahun Din, apa? Masih panggil je lah. Masya Allah. Itu jawapan ahli syurga ke ahli neraka? Ahli neraka puan. Uffin wala tarhamhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam surah Al-Isra, kata pun tak boleh. Kata pun tak boleh. Kata pun tak boleh. Inilah dia anak-anak kita, ya Allah. Pasal apa? Kita tak masukkan, kita tak injekkan elemen agama. Kita tak injekkan Quran.
Kita tak injekkan hadis. Kita tak injekkan ilmu. Kita tidak injekkan, tuan-tuan, amalan-amalan yang patut diamalkan oleh anak-anak daripada yang muda sampai yang tua. Amalan Islami namanya, amalan Islam. Salah siapa? Bapa dia sebagai ketua keluarga dan mak dia sebagai timbalan Perdana Menteri dekat rumah itu. Tadi saya sebut dengan teman masa makan tadi. Susahlah doktor, dia kata. Seorang datuk duduk sebelah saya tadi. Susahlah doktor. Bila dia dah besar ni, susah betul. Masa kecil-kecil saya ingat anak saya masa sekolah rendah, dia kata. Senang aja, tarik tangan terus pergi, tarik tangan terus pergi. Sekarang bila dah masuk sekolah menengah, dah jadi remaja, kita tarik tangan dia, dia tarik tangan kita balik. Inilah masalah dia. Datuk tu kata pagi tadi. Macam mana nak buat doktor? Saya kata tak ada cara lain, Datuk. Apa Datuk mesti buat? Mata dengan dia. Cakap baik-baik dengan dia. Ayah dan mama dah bagi engkau segala-galanya. Sekolah rendah engkau berbeza dengan orang lain. Orang lain sekolah rendah ada yang jalan kaki, ada yang naik basikal. Engkau ayah hantar dengan kereta mama sebelah, mama pergi kerja sebelah, engkau duduk belakang dalam kereta. Ayah hantar sampai gate sekolah. Engkau dah masuk, baru ayah berjalankan kereta itu. Nak tengok engkau masuk betul-betul dalam kelas. Balik, ayah tak ambil. Tapi mama ambil engkau. Mama tunggu dekat sini. 15 minit mama tunggu engkau. Kadang-kadang kau main-main, kau berlari-lari kat situ. Mama tak kata apa, ditunggu juga. Apa lagi? Engkau belanja sekolah. Dulu ayah belanja sekolah 10 sen. Engkau belanja sekolah dekat RM2. Apa lagi kau nak? Bila engkau ada kipas. Kan? Mama punya sayang dengan kau ni. Oleh kerana musim panas sekarang ni. Nak musim panas sekarang ni. Mama suruh beli aircon. Aircon second hand pun tak apa. Pasang kat bilik engkau. Saudara. Tapi apa yang kau balas pada mama? Apa yang kau balas pada ayah? Oleh itu ayah hendak engkau jadi orang baik nak. Engkau tak jadi orang baik lagi ni. Apa dia? Rumah kita dengan masjid ni dalam 600 meter aja. Engkau tak pernah datang ke masjid. Macam mana? Kau dengar cakap mama ni. Mama tadi baru dengar ceramah daripada Dr. Hassan Ali. Dia dah tulis 42 buku. Dia khas tulis buku, satu buku ni untuk engkau. Kau datanglah. Engkau bacalah. Kau tengoklah. Engkau hidupkan hati mama. Hidupkan hati ayah. Mama sayang kau. Mama sayang kau. Daripada kecil mama sayang kau. Tak ada orang yang cium kau lebih baik daripada, lebih banyak daripada ciuman daripada mama kepada engkau. Tak ada orang. Engkau dulu masa kecil-kecil, engkau kerap demam. Mama tak tidur. Ayah engkau mendengkur, kau tahu. Mama tak tidur. Mama jaga engkau. Tapi mama tak. Mama tak ada apa-apa nak daripada engkau. Pergi masjid. Kau pergi masjid. Cakap macam itu. Itu skrip dia. Kena cakap. Kalau tidak macam mana tuan? Anak kita, macam puan kata anak mungkin ada kat rumah lagi, ada 2 orang paling tidaknya. Kan? Tak ada, seorang pun tak ada. Mana pergi anak kita? Dah kahwin belakang. Dah kahwin rumah sendirilah. Sebulan sekali ke 2 bulan sekali dia balik. Masa dia balik itulah cakap. Kan? Sekali-sekali kalau nak apa-apa, sekali-sekali pergi ke rumah dia. Lepas-lepas isyak tu dah makan, dah pergi masjid, kita punya suami duduk. Bini dia nama Ati, menantu kita Ati. Man, duduk sekejap ni. Mama dan ayah nak cakap sikit lah. Mama dan ayah tak berapa sihat ni. Kok inilah penghabisan ayah cakap dengan kau. Engkau nak ambil pun ambil lah. Engkau tak mau ambil pun tak apa ambil, tak apalah. Ayah redha lah. Tapi ayah redha, ayah rasa macam terbuku di kalbu ayah ni. Kalau ayah tak cakap dengan kau ni. Macam tu. Itu dia punya pembukaan dia. Mesti dia tunggu. Anak macam mana pun orang Melayu dia mesti. Ini tu kita buat. Tapi masalah besarnya suami kita tak ada kekuatan nak cakap dengan anak kita. Kita dah cakap apa kali? Bang. Din tu tiap malam balik pukul 12. Dah berapa lama dah bang? Dah 3 bulan dah balik pukul 12.
Kenapa abang tak tanya dia? Kita dah bagi tahu 4 kali dengan suami, tapi suami tak buat. Macam seolah-olah suami takut kepada anak-anak. Ini masalah besar. Puan boleh cakap, memang puan boleh cakap, tapi dia punya Prime Minister, Perdana Menteri dia, suami kita, bapa dia. Okay. Jadi perempuan yang cuma sekalian, dah pukul apa dah ni? Puan sampai pukul apa suami izinkan datang ni? Tadi saya kata sampai pukul apa ya? Sejam. Kita mula pukul apa tadi? 9:30 dah habis lah dah. Setengah jam lagi. 9:30, 10 jam mana pula dah ni? Okey, boleh tahan sikit, boleh tahan atau duduk letih ke apa ke saya tengok maklumlah badan pun ringan-ringan. Okey, boleh sikit lagi. Okey. Saya ulang balik. Tuan-tuan ya. Yang pertama tadi, kita apa pun kita buat kerana kita kasihkan Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Kedua kita katakan tadi, niat kita, niat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita apa pun, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Sekecil-kecilnya apa? Apa niat sekecil-kecilnya? Suami balik, bancuhkan TO dengan satu kari puff segera. Takkan nak buat kan nak bagi suami 2 biji, takkanlah nak buat berjeria pula. Tak payah. Beli kari puff segera. Kalau betul-betul tahu dalam freezer, boleh tahan 2 tahun kari puff segera ni. Ya. Yelah puan rajin kan, puan buat, tak ada segera-segera. Saya pakai segera aja. Itu yang kepala saya segera aja sekarang. Okey. Nombor 3, puan-puan, kita nak insya-Allah apa juga yang kita buat sekarang ini, saudara, puan-puan, setelah kita berniat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita buat, kita mesti mengakui tak ada agama yang lain daripada Islam. Hidup dan mati kerana Allah, tak ada. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nombor 4, saya kata tadi perempuan, saya kata tadi salah satu daripadanya, kita nak robah sistem rumah kita. Kita tak boleh, tuan-tuan perempuan, kita kalau ada suami lagi cantik lah. Majlis ni sebenarnya bukan untuk wanita saja, majlis ni. Kuliah duha ni for everybody. Macam mana? Dia tulis untuk muslimat saja. Ya ke? Oh, silap lah. Mana pula? Kuliah duha untuk semua sekali. Apa masalah suami nak datang? Saya pun nak cakap dengan suami ni. Kalau suami ada tadi, tone saya lain sikit. Betul tuan-tuan. Suami tak ada ni. Kalau tidak tadi, macam tadi, saya tadi cerita panggil abang. Tapi untuk suami pula, kalau dia ada tadi, saya nak cerita macam mana nak panggil isteri kita. Macam mana Nabi memanggil Sayyidatina Aisyah? Ya Humaira. Ya tuan-tuan, ya. Suami panggil ya Khadijah. Ya Ummi Salamah. Ya Habsah. Semua ya. Ya tu apa? Wahai. Bayangkan suami kita panggil ya Latifah. Ada Latifah kat sini? Ada? Tak ada? Mana? Ada Latifah? Mana? Oh ya, Masya Allah. Bayangkan suami kita nanti perempuan balik, kalau dia ada ilmu duduk dekat sini tadi, saya panggil, suami minta panggil ya Latifah. Aduh, ya abang. Nah ini. Okey. Yang kelima tuan-tuan, ilmu tak boleh.
Kita nak mati dalam husnul khatimah, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Ingat tak tadi saya kata? Minta satu blanket approval. Minta satu kelulusan umum daripada suami untuk puan-puan mendatangi majlis ilmu, bawa motosikal sendiri, bawa kereta sendiri, sama ada suami ada di rumah atau suami tidak ada di rumah, minta kelulusan umum, mengizinkan puan-puan mencari di mana juga pilihan perempuan majlis ilmu. Boleh tak cakap dengan suami kita gitu? Perempuan ingat dia tak bagi, mesti dia bagi. Kecuali yang sewil aja kepalanya, itu susahlah. Tapi saya fikir suami-suami kita tak ada yang sewil lah. Okay. Kemudian majlis ilmu ni tuan-tuan, majlis ilmu ni sangat-sangat penting. Tak ada ilmu macam mana? Dalam bahasa Arab, dalam syair Arab disebut al-ilmu bila amal kasyajaru bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kalau misalnya ada rambutan di depan rumah kita tanam betul-betul depan rumah, dah 12 tahun tak pernah ada putiknya, tak pernah berbuah. Teman-teman yang lain sejak umur 4 tahun rambutan tu dia dah makan 1 tahun 2 kali dia berbuah. Apa nama rambutan tu? Rambutan kita yang tak berbuah tu. Pernah dengar rambutan jantan? Tak ada. Tak ada kat orang sini, tak ada panggil rambutan jantan. Ada. Jadi itulah maksudnya. Maksudnya hidup subur tapi tak ada buah, tak ada hasil. Hidup subur, baja dia makan, segala-segala benda-benda yang apa dia makan, air dia minum, pokok tu, tapi tak ada buah, tak ada hasil. Begitulah ibarat laki-laki dan perempuan, suami isteri yang tidak punya ilmu. Ilmu ni pula ada 2. Ceraian ilmu ni yang ketujuh. Yang ketujuh. Ceraian ilmu ni ada berapa? 2. Satu namanya, tuan-tuan, satu yang dipanggil, selalu dipanggil, saya menggunakan bahasa biasa, ilmu dunia. Satu lagi ilmu akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Dipanggil ilmu akli dalam bahasa agamanya. Ilmu dunia ni dipanggil ilmu akli, A-Q-L-I, ilmu akal, akli. Ilmu akhirat dipanggil ilmu naqli, N-A-Q-L-I, naqli. Ilmu akli rasanya dah berumur 60 lebih ni cukup dah. Cikgu punya ilmu, dah berapa banyak kursus cikgu pergi. Mengurus sekolah, mengurus budak, mengurus keuangan sekolah, mengurus disiplin sekolah, mesti cikgu dah pergi. Sampai cikgu dah pergi ke IAB. Tahu IAB kat mana? Perempuan tahu IAB kat mana? Tak cikgu pun kena tahu tu. IAB ni Institut Aminuddin Baki. Dekat mana? Genting. Dekat Awana. Tahu kat Awana tu? Sebelum naik dekat puncak tu, tengah-tengah tu IAB. Situlah agaknya cikgu dah pergi. Pakai ilmu. Tapi itu ilmu nak jadi guru besar yang baik, nak jadi cikgu yang baik. Ada satu lagi ilmu puan, ilmu naqli. Ilmu naqli pula, minta maaf, ini bukan ceramah universiti ni, tapi saya saja je nak berikan ilmu ni. Ilmu naqli ni tegak atas 3 cabang besar. Ilmu naqli. Tadi ilmu akli saya tak cabang-cabangkan, tak ada. Ilmu naqli ni ada 3 cabang besar. Pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu syariah. Yang ketiga, ilmu akhlak. Okey. Berapa ilmu ada tuan-tuan? Ilmu akli, naqli tadi. Ilmu akidah, ilmu syariah, dan satu lagi ilmu akhlak. Allah tuan-tuan. Apa dia ilmu akidah? Ilmu akidah ni tuan-tuan, kita bincang habis-habis kita bincang. Apa dia?
kita bincang syahadatain namanya, syahadah yang 5. Yang 2, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu itu dipanggil ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Itu ilmunya. Bukan kita nak pergi detail, bukan kita bukan ustazah kena pergi detail. Macam Ustazah Salma tu, dia detail pasal dia ustazah. Kita ni nak mengamal. Jangan sampai tak tahu. Oh, tak tahu macam mana, tuan-tuan. Perempuan semua ni, ada yang SPM, ada yang diploma, ada yang sertifikat, ada yang degree depan saya ni. Tapi tak tahu kita apa akli, apa nakli, apa akidah, apa syariah, apa akhlak. Okey. Yang syariah ni pula, ilmu syariah tu ilmu mengenai macam mana kehidupan kita seharian, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu sama ada mengikut peraturan Allah atau tidak mengikut peraturan Allah. Yang ini biasanya dibincang, dipanggil hukum yang 5. Tuan-tuan tahu hukum yang 5? Yang pertama, wajib. Pernah dengar kan? Yang kedua, sunat. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, harus. Yang kelima, haram. Itu tu. Contoh, minum. Bila minum hukumnya sunat. Bila tetamu datang rumah, kita minum bersama dengan dia, sunat meraihkan tetamu, jadi perbuatan minum itu sunat. Bila dia makruh, perempuan bila menyajikan makanan kepada keluarga, tiba-tiba ambil air yang baru dijerang, baru menggelegak, letak kat depan suami. Suami tercekik, minum. Dia tiup dalam gelas tu, dia tiup betul, meniup air dalam gelas untuk diminum, hukumnya makruh. Nah, daripada air setengah sampai pasal ditiup-tiup tu sampai penuh air tu. Itu yang makruh dia tu. Okey, bila pula air itu yang tadi air minum tu makruh tadi, tuan-tuan dan puan, kita sunat dah. Bantu makruh. Bila wajib, bila air ini menjadi wajib saya minum. Bila doktor kata the water content in your body is extremely low. If you don't drink enough water for the next half an hour, 30 minutes, you will be dead. Doktor kata apa? Kandungan air dalam badan manusia ni air berapa persen, tuan-tuan? Air berapa persen dalam kandungan badan manusia ni? 70% air, perempuan. 70%. Jadi yang berjalan tu berkocak air. 70%. Darah air. Ingos air. Otak kita ni, tuan-tuan, otak kita ni berada dalam air, tuan-tuan. Anak kita yang kita kandung, dia berenang dalam rahim tu, air. Okey. 70% air. Now, bila doktor kata kalau engkau tak minum dalam setengah jam lagi, engkau akan mati. Ini ilmu perubatan. Mati tangan Allah. Ilmu perubatan kata kalau engkau tak minum setengah jam lagi, engkau mati. Wajib minum. Wajib. Isteri yang ada kat sana cepat ambil air, ambil straw ke apa ke, minumkan dia. Sebab hukum minum ketika itu wajib. Bila pula minum jadi haram? Saudara nak tuang tu, terpaksa sengitkan gelas tu. Air tu tak mau masuk, kita masukkan juga. Berbuih-buih. Air itu haram. Air apa tu? Alah. Jadi satu perbuatan, 5 hukum tu ada. Ambil contoh perempuan dia. Tak tutup aurat, hukumnya haram. Kan? Bila sunat ni, bila tuan-tuan dalam rumah pun, kalau kita bertemu dengan anak pun, bertemu dengan menantu pun, mahram kita, tapi sunat betul, sebagai menghormati anak kita. Bila yang makruh
Tudung tu sampai dah 3 minggu tak basuh. Tengit dah, bau dia dah tengit dah. Tapi dia menutup aurat. Makruh. Bila wajib? Wajib kecuali suami, kecuali anak, kecuali menantu. Yang lain tuan-tuan mesti, puan-puan mesti in full dress as far as tudung is concerned. Wajib. Saya nak komen sikit. Sekarang ni puan-puan pun selepas salin balik rumah nanti, termasuk anak dara kita, pakai seluar yang paling ketat, lebih ketat daripada sarung nangka. Itu model sekarang ni. Ketat tuan-tuan, ketat. Dia menampakkan body, kontur body, figure body itu hukumnya haram. Jadi perempuan kena pakai loose. Tak ada lalu besar sangat sampai begitu, bukan. Loose. You cannot show your body contour. Contour ni maknanya bentuk. Tak boleh. Pakai minyak wangi. Bagus. Ada ulama mengatakan untuk meraihkan suami pakai minyak wangi, dia punya apa, daripada, dia kata daripada sunat kepada wajib. Wajib. Kan kita punya wangi-wangian bagus, tapi bila dah kahwin 30 tahun, bau minyak kapak aja. Macam mana tu? Minyak kapak lah. Ya Allah, minyak unta. Itu. Jadi wangi-wangian bagus. Tapi kalau wangian itu tuan-tuan, kita kembangkan, bila kita keluar untuk orang lain selain daripada suami, haram. Yalah ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz ya. Cerita-cerita benda ni. Tapi kita nak jadi tadi ahli syurga. Jadi pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan kita tengok. Suami, apa pun untuk suami. The king of all those king, of all the kings. The king of all the kings of the kings. Suami kita. Suami kita. Sebab itu layanan kepada suami. Saudara, kita punya almari cermin tu, kat atas kat dapur tu penuh. Korel ada. Apa lagi? Apa lagi yang apa? Korel yang jenama pinggan mangkuk ni. Pyrex, Korel, Pyrex. Apa lagi? Corning ware. Apa lagi? Shen. Tak tahulah Shen tu, saya tak tahulah. Okey. Kita letak dekat atas tu. Saudara, bila kita punya IPO datang, IPO kita dalam askar Brigadier General. Turun benda tu. Tapi saya nak kata, suami kita lebih daripada Brigadier General. The General of all General, suami kita. Turunkan, petang ni turunkan tuan-tuan. Serius. Takkan nanti kita nak buat majlis tahlil baru nak turun untuk suami yang pergi. Jangan. Tuan-tuan kalau pergi, kata kalau tuan-tuan pergi hotel, kata kalau pergi hotel, tuan-tuan masuk saja bilik, tengok cadar baru, sarung bantan baru, towel macam ni dia buat susun baru, buka pula bilik air, shampoo baru, tengok body lotion baru, tengok pula dekat sana semburan-semburan minyak wangi, wangi-wangian baru. Apa perempuan rasa? Segar. Tapi masuk bilik kita, cadar dah 3 bulan tak ganti. Allah, la. Melentuk cadar tu. Jangan. Yang terbaik untuk suami, saya harap petang ini turunkan tu. Kadang-kadang tuan-tuan, suami makan, pakailah pinggan yang dia beli 27 tahun yang lalu. Pinggannya agama bunga ros tu. Pinggan tu pula letak 1000. Ya ilah, ilallah. Sanggup perempuan bagi suami gitu.
Corel, Corningware, Pyrex di atas tu. Jadi sebab itulah kena, akhirnya tuan-tuan perempuan saya nak menyebutkan ilmu ni, ilmu. Saya nak baca satu hadis tentang ilmu. Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Apa dia kata? Hadir seketika dalam majlis ilmu seperti ini. Ingat tak macam mana kita dengan suami tadi majlis ilmu? Nak dapatkan kelulusan menyeluruh, supaya kita boleh pergi majlis ilmu, suami ada atau suami tak ada, kita dah dapat satu kebenaran menyeluruh daripada dia. Okey. Duduk dalam majlis ilmu seperti ini macam tuan-tuan ni, yang saya sangat suka menengok tuan-tuan, betul-betul saya hormati puan-puan. Duduk seketika dalam majlis ilmu ini lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Angkat tangan siapa yang pernah buat sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk dalam majlis ilmu tadi daripada pukul, mula tadi pukul 10 kita tak, bukan 9.45. Lewat sikit, saya lewat tadi 9.45 mula. Bayang tuan-tuan, duduk sini lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk majlis ilmu sebentar seperti ini lebih afdal daripada kita menziarah 1000 pesakit. Cuba tanya pada diri, aku dah berumur 68 tahun, berapa orang sakit aku dah lawat? Tapi duduk dalam majlis ilmu ni, Masya Allah tuan-tuan. Bayang tuan-tuan, tuan-tuan melawat seorang pesakit, tuan-tuan pergi ke rumah dia, di belakang perempuan ada 70,000 malaikat mengeringi. 70,000 malaikat suka tengok perempuan pergi ziarah orang sakit. Dalam hadis kata, hak seorang Muslim kepada seorang Muslim ialah sakit ziarah. Mati apa? Mati dikuburkan. Sakit diziarah. Keperluannya ditunaikan. Itu dia. Okey. Hadis itu menyebutkan yang terakhir, hadir seketika dalam majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada kita memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengkuburkan, mengkebumikan, mendoakan 1000 jenazah. Allah perempuan, hadirlah, saya haraplah. Jangan tak hadir. Cari.